Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma asmi'na munadiyal jannah fil jannah ma'al abrar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman wa fahma wa azilna minal ghaflah wa alhiqna bis salihin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada ya arhamar rahimin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullah, babun ar-rukhsah fi dhalik. Masalah 65, bab yang mengharuskan kencing dan berak menghadap kiblat dan memberi belakang. Jawi muka surat 27. Ketahuilah ya saudaraku, apabila engkau baca masalah 59 yang lepas, tahulah beberapa mazhab ada perselisihan pada masalah ini, iaitu masalah berak dan kencing menghadap kiblat. Adapun mazhab Syafi'i haram kita kencing dan berak menghadap kiblat dan membelakangkannya, kecuali apabila ada padanya iaitu dinding yang jauhnya tidak lebih daripada 2,5 hasta. Ada dinding walaupun sekadar dapat menutup ponggongnya, itu kemaluannya dah hilanglah haramnya itu. Dan kemudian malam ini pula kita nak membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang adanya rasa keharusan untuk kita berak dan kencing menghadap kiblat atau membelakangkannya. Bagaimana hadisnya? Okey. Dan bermula masalah kencing menghadap kiblat dan hadisnya sebenarnya telah didatangkan oleh At-Tirmizi, akan dia demikian bunyinya. Ulang, bermula masalah kencing menghadap kiblat dan hadisnya sebenarnya telah didatangkan oleh Tirmizi, akan dia demikian bunyinya. An Jabir bin Abdullah qala nahan Nabiy sallallahu alaihi wasallam an nastaqbilal qiblah bi baulin faraaituhu qabla an yuqbada bi'amin yastaqbalha. Diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, katanya telah menegah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bahawa kami menghadap akan kiblat dengan kencing dan berak, maka di dalam kami mengamalkan tegahnya, sudahlah aku lihat akan dia sebelum diwafatkan setahun ia menghadap akan kiblat. Faham tuan-tuan? Nabi melarang sahabat-sahabat radhiyallahu anhum kencing dan berak menghadap kiblat. Tiba-tiba mengikut perawi hadis ini, sudahlah begitu aku nampak pula Nabi kencing membelakangkan atau menghadap kiblat kira-kira setahun sebelum dia wafat. Dah Nabi pula buat macam tu. Okey, ulang lagi. Katanya telah menegah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bahawa kami menghadap akan kiblat dengan kencing dan berak, maka di dalam kami mengamalkan tegahnya itu, sudahlah aku lihat akan dia sebelum diwafatkan setahun ia menghadap akan kiblat. Kata Abu Isa, hadis ini hasan lagi gharib. Intaha, selesai. Maka ditanggung oleh Syafi'i, iaitu mazhab Syafi'i dan Maliki akan hadis ini, iaitu Nabi qada hajat di dalam bangunan. Nabi qada hajat dalam satu bangunan yang berdinding. Macam itu. Masalah 66. Berak kencing membelakangkan kiblat dan hadisnya.
Baik ya, yang mendapat menghadap kiblat tadi dah ada hadisnya, iaitu satu keharusan, dan ini telah dijelaskan dulu dalam dalam masalah 59. Dan sekarang kita tengok pula berak dan kencing membelakangkan kiblat. Membelakang kiblat kat belakang, menghadap ke sebelah depan. Berak dan kencing membelakangkan kiblat, dan hadisnya ini pula satu hadis kencing berak membelakang kiblat yang telah dikeluarkan oleh Tirmizi juga. Katanya Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala ruqitu yawman ala baiti Hafsah fara'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala hajatihi mustaqbil asy-Syam mustadbiral Ka'bah. Diriwayatkan daripada Ibn Umar, Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar, adik kepada Hafsah binti Umar. Hafsah ni menjadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu malam, satu hari, Nabi Abdullah bin Umar datang rumah kakak dia, Hafsah. Dia nampak Nabi macam ni. Kita sambung lagi ya, kita tengok hadis macam mana. Okey. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya, telah naik aku pada satu hari ke atas rumah saudara perempuan aku yang menjadi isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bernama Hafsah binti Umar bin Al-Khattab. Telah naik tu maknanya telah datang ke rumah Hafsah ni. Tiba-tiba aku nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam atas hajatnya, iaitu qada hajat di jamban. Hal keadaannya berhadap ke negeri Syam. Nabi berhadap. Nah, si Abdullah bin Umar ni perasan Nabi menghadap ke arah Syam. Kaabah di belakang, ke arah belakang. Ya. Nabi keadaan berhadap ke negeri Syam, lagi memberi belakang akan Ka'batullahil Haram. Macam Syam di depan sana, belakang tu Kaabah. Nabi qada hajat, sebelum dia cengkong lah, nampak Nabi menghadap ke arah Syam. Maknanya kiblat sebelah belakang. Ini dikatakan berak atau kencing membelakangkan kiblat. Macam tu. Tiba-tiba aku nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam atas hajatnya, yakni qada hajat di jamban, hal keadaannya berhadap ke negeri Syam, lagi memberi belakang akan Ka'batullahil Haram. Kata Abu Isa, bermula ini hadis yang hasan, lagi hadis yang sahih. Intaha. Maka jadilah hadis ini dalil kepada mazhab Syafi'i, harus kencing berak membelakangkan kiblat. Imam Syafi'i ambil ini sebagai dalil yang mengharuskan, sebagai satu rukhsah, membolehkan ya, membelakangkan kiblat pada berak dan kencing itu. Okey. Ulang, maka jadilah hadis ini dalil bagi mazhab Syafi'i, harus kencing berak membelakang kiblat di dalam bangunan-bangunan. Maknanya ada berdinding dan tempat yang berdinding. Dan hadis di dalam masalah 54 itu, yang lalu itu, harus kencing berak berhadap kiblat. Yang ini pula harus berak kencing membelakang kiblat. Maka jadilah kedua-duanya sebagai satu rukhsah, sama ada menghadap atau membelakangkan kiblat sekiranya ada bangunan dan dinding. Haramnya itu apabila di tanah lapang atau di dalam bangunan yang luas. Ya, itu haram hukumnya. Habis. Masalah 67. Jima di padang dan di rumah menghadap kiblat. Dah cerita jima pula. Ini rasa tak ngantuk ni kok. Jima di padang dan di rumah-rumah menghadap kiblat. Boleh ke menghadap kiblat? Bermula jima iaitu bersetubuh orang laki isteri harus menghadap kiblat, sama ada di padang atau di rumah
Inilah pada mazhab kita Syafi'i dan mazhab Abi Hanifah dan Ahmad dan Dawud Az-Zahiri. 3 ulama mazhab yang besar ni mengharuskan jima itu dalam keadaan menghadap kiblat, iaitu mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, Ahmad Ibn Hanbal. Maliki tak ada di sini. Bersalahan pada asap Maliki. Maliki pula sebut bersalah-salahan pada mazhab Maliki. Maknanya tidak haruslah pada Maliki apabila jima menghadap ke arah kiblat. Kemudian mengharuskan oleh Ibnul Qasim, seorang ulama. Ulama Ibnu Qasim ni di bawah mazhab Maliki. Ada juga di bawah mazhab dia tu, mazhab Maliki, bernama Abul Qasim ni, dia mengharuskan dan memakruhkan akan dia oleh Ibnu Habib. Ada lagi ulama di bawah mazhab Maliki ni bernama Al-Habib, dia memakruhkan. Dan yang betulnya harus, kerana bahawasanya haram itu hanya senya sabit ia dengan syarak dan tiada datang padanya itu oleh tegah. Setiap satu-satu benda yang diharamkan itu mesti ada satu sabit dalil daripada syarak, tegah haram, barulah boleh kata haram. Kalau tidak boleh jadi itu, benda itu menjadi satu yang haram. Kena ada sabit datang dalil daripada syarak, barulah boleh kata haram. Macam itu. Masalah berak kencing menghadap Baitul Maqdis. Menghadap Baitul Maqdis pula apa cerita? Tadi menghadap Kaabah atau membelakangkan. Ini menghadap Baitul Maqdis. Bermula berak dan kencing dengan menghadap Baitul Maqdis atau Maqdis itu tiada haram, tetapi makruh jua. Makruh. Demikianlah nas Imam Nawawi rahimahullah di dalam syarah Sahih Muslim. Nas tentang makruhnya menghadap ke Baitul Maqdis ini telah dinyatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Habis, tidak haram, hanya sekadar makruh. Masalah 69, membasuh kencing berak menghadap kiblat. Beraknya dan kencingnya tadi kalau menghadap atau membelakangkan, jika di dalam bangunan ada plat dinding maka harus ada satu rasa. Kemudian bagaimanalah cerita tentang membasuh berak dan kencing ini dalam keadaan menghadap ke arah kiblat? Senya telah berkata Imam Nawawi rahimahullah, apabila menyimpang seorang yang kencing atau berak itu daripada menghadap kiblat dan memberi belakang pada waktu keluar kencing atau berak, kemudian berhadap ia ke kiblat kerana hendak membasuhnya, maka yang demikian itu harus jua. Demikianlah katanya. Wallahu alam. Pendek cerita. Apabila seorang itu berak atau kencing menyimpang daripada arah kiblat, menyimpang, maknanya tidak mengarah kiblat lah, tidak mengarah ke arah kiblat. Tiba-tiba apabila nak basuh, dia sudah dia berubah haluan, pergi menghadap kiblat, maka hukumnya adalah harus juga. Persoalan membasuh ni tak ada masalah. Persoalan berak dan kencing saja yang disebut di sini. Wallahu alam. Itu pada pandangan Imam Nawawi rahimahullah. Berak kencing menghadap kiblat mengapa dilarang? Apa sebab berak dan kencing menghadap kiblat itu dilarang? Larangan haram. Kalau tidak berdinding, apa pasal? Adalah sebab dilarang berak kencing menghadap kiblat, maka iaitu telah bersalah-salahan ulama pada sebabnya. Ikhtilaf ulama tentang haramnya menghadap kiblat pada berak dan kencing ini. Kerana sebab kata setengah daripada mereka yang ikhtilaf ini kerana menghormatkan orang yang sembahyang, yakni tiadalah patut mengeluarkan kencing dan tahi. Kasar bahasa. Tidaklah patut mengeluarkan kencing dan tahi pun serupa dengan orang yang sembahyang, yakni menghadap kiblat. Maka jadilah tiada perbezaan antara memperbuat baik dan perbuatan yang dilewati.
yang dilewati, yang meluatlah perbuatan yang tak baiklah, maknanya takkanlah nak perbuatan tak baik pun nak buat macam orang sembahyang juga menghadap kiblat. Itu sebab dia dilarang. Dan kata setengah ulama pula, bukan begitu. Bukannya begitu, bahkan kerana menghormatkan kiblat atau Kaabah. Ini yang paling asal lah kot. Kerana menghormatkan kiblat. Bukankah kiblat itu sehingga orang-orang yang zaman kebodohan dahulu, iaitu zaman jahiliyah, pun tahu akan kemuliaan Ka'batullah, yang ada padanya itu batu Hajar Aswad, iaitu batu turun daripada syurga. Maka manakala Kaabah itu mulia dan dimuliakan Allah, maka tiadalah patut dihalakan pongkor dan kemaluan kepadanya. Itu sebab dilarang. Bahkan sayugia berhadap kepadanya, mengerjakan yang baik-baik jua. Seeloknya apa yang baik, hadapkanlah ke arah kiblat. Maka inilah sebab yang lebih asahnya tiada boleh menghadap kiblat itu, dan dikuati oleh aliyah atau illah akan ini dengan hadis yang mengeluarkan dia oleh Al-Bazzar. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini satu lagi hadis sebagai menguatkan, ya, menguatkan jangan menghadap kiblat. Man jalasa li baulihi qiblatal qibla fadzakara fanharafa anha ijlalan laha lam yuqim min majlisihi hatta yaghfira la. Masya-Allah, tabarakallah. Barang siapa duduk ia kerana kencing membetuli kiblat, tengah-tengah kencing tu menghadap kiblat, teringat ia akan diri berhadap kepadanya. Allahu akbar, ini aku sudah menghadap kiblat dengan kencing. Bila sebut kencing, berak pun serupalah. Maka menyerong ia akan dirinya daripadanya itu kiblat. Tengah-tengah mancun itu tiba-tiba teringat Allah ini menghadap kiblat, lalu disengitkan begitu. Kerana nak mematuhi larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, lalu dia menyerong akan dirinya daripadanya kerana membesarkannya itu kiblat. Nescaya tiada bangun ia daripada tempat duduknya itu, tempat kencingnya itu, hingga diampunkan baginya akan dosa-dosanya. Itu tuan-tuan, tidaklah nanti orang itu bangun kecuali diampun oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Ini dosa yang kecil lah tuan-tuan, bukan dosa yang besar, sebab dosa yang besar itu berhajat kepada taubat. Habis itu dia rahsah ataupun kemudahan atau keharusan kencing dan berak menghadap kiblat atau membelakangkannya. Wallahu alam. Babun an-nahyu 'anil bauli qa'ima. Ini kita masuk bab yang lain. Masalah 71, bab tegah daripada kencing berdiri. Hadis Melayu kata, hadis Melayu, bapa kencing berdiri, siap anak kencing berlari. Ada yang hadis Melayu macam tu, ya. Yang kalau tak nak anak kita kencing berlari, sambil berlari dia kencing cap penuh serumah. Kalau tak nak anak macam itu, jangan sekali-kali bapa kencing berdiri. Itu hadis Melayu, ya, bukan hadis Nabi. Tapi kalau nak batuk tu menelok jugalah. Sebab ada hadis babun an-nahyu 'anil baul qa'iman. Ada hadis Nabi tegah daripada kencing berdiri. Lelaki ke perempuan ke samalah, bukan laki-laki je. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, bermula setengah daripada adab qada hajat itu ialah kencing duduk. Bukan duduk bersila kan, duduk cengkong. Dan mengikut kaifiah cengkong yang terbaik ketika kencing ini ialah dengan bertelekan dengan kaki kiri. Kaki kiri telekan ke atas punggung, kaki kanan lepas. Ya, bertelekan. Punggung itu bertelekan di atas kaki sebelah kiri. Itu mengikut pandangan ulama membolehkan semua
air yang ada dalam pundi itu habis keluar, tak sangkut-sangkut. Kebiasaannya orang tengkong duduk tanpa bertelkan, itu nanti akan ada yang sangkut di dalam tu. Begitu. Bermula setengah daripada adab qada hajat itu ialah kencing duduk, cengkong, dan telah datang hadisnya pada kencing duduk dan kencing berdiri. Bermula hadis kencing duduk itu iaitu senya telah dikeluarkan oleh Tirmizi akan satu hadisnya yang menunjukkan bahawasanya Nabi tiada ia kencing berdiri. Dengarlah demikian bunyinya. Nabi tak pernah kencing berdiri. Mengikut hadis ini. Apa hadisnya? An Syarih an Aisyah qalat an Shuraih an Aisyah qalat man haddathakum anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yabulu qa'iman fala tusaddiquhu ma kana yabulu illa qa'ida asahhu wa ahsan. Diriwayatkan daripada Suraih daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, yakni ummul mukminin, ibu bagi sekalian orang yang beriman, radhiyallahu anha, katanya, barang siapa bercerita ia pada kamu sekalian, hai Shuraih, akan bahawasanya Nabi SAW itu ada ia kencing berdiri, maka janganlah kamu percaya sekalian kamu akan dia. Aisyah, Sayyidatina Aisyah pesan pada Shuraih, hai Shuraih, kalau ada orang cakap dengan kamu, siapa pun di antara manusia ni cakap dengan kamu bahawasanya ada Nabi kencing berdiri, jangan sekali kamu percaya. Nabi tak pernah kencing berdiri. Macam tu. Tiada ada ia sallallahu alaihi wasallam kencing melainkan duduk. Kata Abu Isa, bermula hadis Aisyah ini seelok-elok dan semakbul-makbul hadis pada ini bab dan lebih asah. Lebih, bukan setakat sahih tapi asah, sangat kuat sahihnya itu. Bukan masalah 72. Kencing duduk dan hukumnya adalah kencing duduk itu satu tabiat yang dipuji oleh syarak, dan ialah tabiat orang yang berbiadab, orang yang beradab. Orang yang beradab tu bila kencing dia duduk, dia kencing dia cengkong. Okey. Dan mempunyai muruah, mempunyai maruah. Orang yang kencing duduk ni dia mempunyai adab dan maruah. Maka demikianlah perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebersih-bersih perangai ketika kencing dan berak itu. Berak tak adalah berdiri. Kencing itu dia duduk, itu sebersih-bersih perangai. Dengan dalil hadis dalam masalah 71 ini, tadi kata Siti Aisyah, tiada pernah Nabi kencing berdiri, dan disuruhnya mengerjakan kencing duduk pula, sebagai kata Tirmizi telah datang riwayat yang dhaif akan bahawasanya Nabi menyuruh kencing duduk, demikian bunyinya. Ada lagi hadis tapi nilai hadis ini adalah dhaif, juga mempunyai maksud yang sama, suruh kencing duduk. An Umar qal ra'ani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam abulu qa'iman faqala ya Umar la tabul qa'iman ba'd. Diriwayatkan daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, katanya telah melihat akan daku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nampak aku kencing berdiri. Nabi nampak aku kencing berdiri. Maka sabdanya, hai Umar, jangan kamu kencing berdiri kemudian daripada ini. Lepas ini jangan lagi sekali-kali kamu kencing berdiri. Ini perbuatan sahabat tetapi ditegur oleh Nabi. Sayyidina Umar tak sempat kot nak duduk, atau ada masalah lain nak duduk, tiba-tiba Nabi nampak, Nabi perasan. Lalu Nabi sabda, ya Umar, jangan lagi kamu kencing berdiri selepas ini. Yang ni tak apa, kamu sebab tak tahu. Lepas ini jangan kamu kencing berdiri. Itu hadis, tapi nilai hadis ini adalah dhaif mengikut penilaian Imam At-Tirmizi rahimahullah. Okay.
Masalah 73, kencing berdiri dan hukumnya. Adalah kencing berdiri itu kata ulama makruh, bukan haram. Makruh. Dibenci oleh Allah. Itu sebab dibenci ni menjadi tidaklah seorang itu beradab ketika qada hajat kencing ni. Tidak bermaruah sebab dia melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Melainkan kerana uzur seperti sakit pelipat. Sakit pelipat kaki itu sakit, nak cengkung tak boleh. Atau melampau-lampau gemuk. Oh, terlampau debab nak kencing, nak duduk tu tak boleh. Ada orang gemuk sangat tu. Nak lipat kaki tu tak boleh. Itu sudah uzur. Atau tempat kencing itu bersepah dengan najis. Tempat kencing itulah najis mata-mata. Bersepah dengan najis. Atau kerana di tengah-tengah air. Di tengah-tengah air kat bendang tu masa nak menanam padi kan, penuh air selutut. Tiba-tiba nak kencing. Janganlah kencing duduk, nanti kencing dalam air lah. Itu tak apa, berdirilah. Itu dia. Kecuali ada uzur. Maksud uzur itu kaki tak boleh dilipat, atau terlampau gemuk, atau di dalam air yang berair, atau tempat yang bernajis. Diharuskan dia berdiri. Makruh itu ialah karahah tanziyah jua, bukannya karahah haram, karahah atau karah tahrim. Maknanya tegahan itu hanyalah tegahan makruh, bukan tegahan haram. Maknanya kalau nak kencing berdiri pun sekadar makruh sajalah, bukannya haram. Tapi berak atau kencing menghadap kiblat itu yes, haram. Kalau tak ada dinding di depannya itu. Kerana adalah Rasulullah SAW adatnya, ini biasanya berkekalan dalam kencing duduk. Lihat masalah 77 nanti akan datang. Dan lagi pula kencing berdiri itu kelakuan orang yang tiada biadab, bertabiat hodoh. Dengan kerana itu berkata Tirmizi, sungguhnya diriwayatkan orang daripada Abdullah bin Mas'ud katanya, inna minal khufa antabula wa anta qa'im, bahawasanya setengah daripada tabiat kasar dan hodoh dan tiada mempunyai adab, bahawa engkau kencing padahal engkau berdiri. Ini dia. Ini bukan kata Nabi, tuan-tuan, diriwayatkan orang daripada Abdullah bin Mas'ud. Daripada Abdullah. Ya, Nabi kata daripada riwayat Abdullah bin Mas'ud, yang maksudnya bahawa setengah daripada tabiat kasar dan hodoh dan tiada mempunyai adab, bahawa engkau kencing padahal engkau berdiri. Dan atas harusnya itu telah khilaf ulama akan sebagai khilaf yang panjang. Harusnya kencing berdiri itu sebagai satu perselisihan ulama dengan perselisihan yang panjang. Sebab-sebabnya itu banyak. Habis. Kemudian babun ar-rasah fi zalik. Walaupun tadi kencing tegah berdiri, tapi ada pula rasahnya. Ada keharusannya. Bilakah harusnya kita kencing berdiri ini? Masalah ke-74, bab yang mengharuskan pada yang demikian itu, iaitu kencing berdiri. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, telah lalu disebutkan kencing duduk itulah kencing yang baik dikerjakan akan dia. Maka sekarang tak menerangkan hadis yang datang menyebut Nabi ada kencing berdiri. Oh, Nabi pun ada kencing berdiri, tapi tengok apa sebabnya. Maka sekarang tak menerangkan hadis yang datang menyebutkan Nabi ada kencing berdiri, iaitu dengan hasung, dengan yang tulisan Rumi itu apa kata dia itu? Sungguh. Ya. Sungguhnya. Sebab di sini ada ha alif. Yaitu dengan sungguhnya telah dikeluarkan oleh Tirmizi akan satu hadis yang demikian bunyinya. Ini hadis tentang Nabi kencing berdiri. An Huzaifah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ata sabatata qaumin fabala 'alaiha qa'iman
fa ataituhu biwudu'in fa dhahabtu li atakhar anhu fada'ani hatta kuntu 'inda aqibih. Asah. Diriwayatkan daripada Huzaifah bahawasanya Huzaifah ni tuan-tuan tahu ya, seorang penyimpan rahsia orang-orang munafik di zaman Nabi. Satu-satunya sahabat yang tahu tentang identiti orang munafik hanya ini seorang ni. Nabi tak cerita identiti orang munafik tu kepada sahabat-sahabat lain. Dia lantik satu orang, Huzaifah, aku tengok kamu sangat jujur, aku nak cerita kamu tentang siapa yang munafik. Pegang ni, rahsiakan ni, jangan cerita kat orang. Jadi identiti. Sehingga akhirnya Huzaifah ni sangat alim tentang rahsia orang munafik. Sehingga kata Sayyidina Umar, Huzaifah ni boleh scan dada tiap-tiap orang sahabat tu. Dia tengok dada, tahu dalam tu ada sifat munafik atau tidak. Sehingga satu ketika Sayyidina Umar ini sudah menjadi Amirul Mukminin, Sayyidina Umar minta perkhidmatan Huzaifah ni. Ya Huzaifah, tolong tengok aku ni, ada tak sifat munafik? Macam tu. Sebab aku tahu kamu adalah alim tentang sifat-sifat orang munafik. Apa kata Huzaifah? Ya Amirul Mukminin, anda dapat melihat satu sifat munafik dalam diri kamu. Apa ya Huzaifah? Kamu suka makan lebih daripada satu lauk. Kamu suka makan lebih daripada satu lauk. Padahal Nabi, zaman kita bersama Nabi dulu, tak pernah Nabi makan lebih daripada satu lauk. Walaupun di depan Nabi itu ada banyak lauk, Nabi ambil satu lauk makan. Tapi aku nampak kamu ni suka sangat. Ya Amirul Mukminin, kamu sangat suka makan lebih daripada satu lauk. Tabiat makan lebih satu lauk itu adalah tabiat orang munafik. Kamu ya Amirul Mukminin ada tabiat orang munafik ini. Tuan-tuan tadi tengah hari makan berapa lauk? Jawab sendirilah. Nak cerita tentang Huzaifah ni, sangat alim tentang rahsia ataupun perangai orang munafik. Jadi kata Huzaifah, diriwayatkan daripada Huzaifah bahawasanya Nabi SAW datang akan satu tambunan sampah. Nabi datang pada satu timbunan sampah. Nabi datang kepada satu timbunan sampah. Nabi nak buang yang kecil lah ya. Nabi datang ke satu timbunan sampah. Berbuang. Satu timbunan sampah berbuang ya. Satu tempat buang sampah, sehingga sampah itu nampak bertimbun. Bagi satu kaum, ada satu kaum ditentukan tempat membuang sampah, maka di situlah tempat ia membuang sampah. Nabi datang ke tempat itu kerana ada qada hajat. Maka kencing ia atasnya, hal keadaannya berdiri. Sebab sampah tu kotor lah tuan-tuan ya. Nabi kencing di dalam tempat itu dalam hal keadaannya berdiri. Ini kata Huzaifah. Maka aku datangkan dia dengan air, mengambil air sembahyang. Maka pergilah aku, kemudian daripada sudah aku letakkan dia berdekatnya, supaya aku undur daripadanya dan biar dia menghabiskan qada hajatnya di belakang mataku. Maka menyeru ia akan daku hingga adalah aku terdiri di sisi tumitnya. Bila Huzaifah datangkan air, bawa air tempat Nabi ya, untuk taharah dan untuk wuduk sekali, Huzaifah cuba nak tinggalkan tempat itu, tapi Nabi kata, tolong kamu ada di sini, tolong berdiri dekat tumit aku ni, katanya. Kata Abu Isa At-Tirmidzi, bermula ini hadis lebih asah yang diriwayatkan dia daripada alaihi salatu wassalam. Lihat masalah 77 nanti akan datang. Apa tujuan Nabi tak benarkan Huzaifah pergi tu? Tentu ada tujuan atau sebab. Apa agak sebab dia tak sebut sini. Masalah kencing berdiri dan khilaf ulama padanya. Manakala engkau hendak mengetahuikan hukum kencing berdiri pada mazhab Syafi'i, lihatlah masalah 73. Masalah 73 dah lepas tadilah tuan-tuan ya, iaitu makruh.
Masalah 73 tadi menyebut kencing berdiri mengikut mazhab Syafi'i itu adalah makruh kecuali dengan sebab uzur. Uzur seperti sakit lipat, gemuk sangat, ataupun penuh dengan nyandis kat bawah tu, ataupun sampah, ataupun air, itu harus kencing berdiri. Itu pandangan mazhab Asy-Syafi'i. Dan di sini menerangkan khilaf ulama salaf pada kencing berdiri itu. Kata Imam Nawawi, telah berkata Ibn al-Munzir di dalam kitab Al-Ashraf, telah bersalahan ulama pada kencing berdiri. Maka telah sabit daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dan Zaid bin Sabit dan Ibnu Umar dan Sahal bin Sa'id akan bahawasanya segala sahabat Nabi ada kencing berdiri. Ini kata sahabat-sahabat ni, sahabat pun ada kencing berdiri. Dan diriwayatkan demikian itu daripada Anas bin Malik dan baginda Ali dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan lagi telah memperbuatkan dia oleh at-tabi'un seperti Ibn Sirin dan Urwah Ibn Rabi' Ibn Zubair, Urwah bin Ibn Zubair, dan ada yang berkata makruh akan sebagai makruh yang bersangatan. Makruh lah, walaupun boleh kencing berdiri itu sebagai hukumnya makruh. Kencing berdiri dan khilaf ulama pada kebanyakannya menyebut makruh. Kencing berdiri tiada boleh jadi saksi. Ya kan tuan-tuan, walaupun makruh tidak haram, tapi kata siapa yang suka kencing berdiri tak boleh jadi saksi. Tak? Jadi saksi. Saksi apa? Tengok. Ya saudaraku, setengah daripada sahabat Nabi memakruhkan amat-amat kencing berdiri ini. Ialah Ibnu Mas'ud dan lain daripada sahabat Nabi seperti Asy-Syu'bi dan Ibrahim bin As-Sa'id. Maka Ibrahim bin Sa'ad tiada meluluskan jadi saksi. Ini pandangan daripada Ibrahim bin Sa'ad ni, ya, seorang tabi'in, sahabat Nabi, seorang sahabat, ya, dia tidak meluluskan mana-mana orang yang kencing berdiri itu sebagai saksi, ya, akan orang yang kencing berdiri itu. Dan ada kaul yang lain, iaitu bahawasanya jika seorang itu kencing berdiri pada tempat berterbangan air kencing dan berbalik kepadanya, maka makruhlah ia berdiri. Maka jika tiada berterbangan, maka tiada mengapa. Inilah perkataan Malik. Imam Malik pula kata kencing berdiri itu tak apa, boleh. Cumanya kalau sekiranya kita kencing berdiri, dia kencing berdiri itu ada angin tiup, jadi dia punya kabus, dia punya renjis kabus air kencing itu kena kat badan, maka jadilah sudah makruh hukumnya. Imam Malik saja yang mengharuskan kencing berdiri. Adapun tiga mazhab tadi, Syafi'i, Maliki, Syafi'i, Hanafi dan Hanbali, tetap juga melarang dalam larangan makruh, bukan larangan haram. Baik, kencing berdiri dan takwil perbuatan Nabi. Ditakwilkan kepada Nabi, sebab Nabi pun ada kencing berdiri. Adalah hadis pada masalah 74 itu menunjukkan Nabi ada kencing berdiri. Maka kerana apa makruh? Apa saya makruh? Nabi pun ada buat. Persoalannya begitulah. Adapun sebab makruh itu telah diterangkan pada masalah 73 dahulu. Dan adapun perbuatan Nabi itu beberapa ihtimal boleh kita tanggungkan. Ihtimal itu kemungkinan Nabi kencing berdiri ini begini sebabnya. Pertama, diriwayatkan daripada Imam Syafi'i bahawasanya orang Arab menyenangkan. Dia punya tulisan terhadap sambung-sambung. Orang Arab menyenangkan dan menyembuhkan sakit pinggang dengan kencing berdiri. Ini satu taifah daripada orang Arab. Tuan-tuan, kalau sakit pinggang nak sembuh, nak senang, nak lega, kencing berdiri. Percaya ke tak tuan ya? Ini taifah daripada orang Arab, satu taifah, satu golongan. Maka yahtamil, kemungkinan Nabi kencing berdiri itu kerana sakit pinggang dan menyembuhkan dengan dia. Mungkin Nabi berdiri itu sebab rasa sakit pinggang, Nabi kencing berdiri.
Ini kemungkinan. Sebab yahtamil itu mana kemungkinan. Kemungkinan yang kedua, yahtamil Nabi sakit bawah pelipatnya. Mungkin ketika itu Nabi bawah pelipatnya sakit sehingga dia tak boleh nak cengkung. Ini kemungkinan yang kedua. Yang ketiga, sebab Nabi kencing berdiri itu kerana kemungkinan tiada didapatnya tempat boleh duduk, oleh kerana kotor-kotor di situ pun boleh jadi. Sebab tadi hadisnya itu nanti datang ke tempat membuang sampah satu kaum, tentulah banyak kotor. Sebab itu dia kencing berdiri. Maka terpaksalah ia, iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam, berdiri di tepi tambun-tambun sampah dan kotor-kotoran. Kemungkinan yang keempat adalah ia kencing berhampiran orang yang berdiri dekat dengan dia. Ini kemungkinan ada orang lain nampak. Sebab itu Huzaifah tadi bila dah hantar ayat, Sahabat nak pergi, jangan kau pergi kamu. Maknanya Nabi nak berlindung diri pada Huzaifah daripada pandangan orang. Ini satu kemungkinan juga. Itu sebagai kemungkinan yang keempat. Maka tiada duduk supaya terpelihara lubang belakangnya daripada mengeluarkan angin. Ini pun juga, tuan-tuan, Nabi ni mungkin ada orang. Itu sebab Nabi tak duduk ketika kencing. Sebab kalau Nabi duduk kencing pasti akan kentut. Hanya saya kata dulu, tuan-tuan, ya, dia punya saudara kembar dia, bila kencing lawan dia kentut. Tapi kencing dalam keadaan cengkung. Siapa kencing dalam keadaan cengkung, dia akan kentut. Ada orang pula sebelah tu. Itu Nabi kata, nanti kalau cengkung tu kentut, malu aku. Itu sebab Nabi tak cengkung. Ini kemungkinan yang keempat. Kencing duduk lawannya kentut. Berak lawannya apa? Kencing. Siapa yang berak tapi tak kencing memang hebat dia. Siapa orang berak tapi dia tak kencing, hebat sungguh dia. Siapa yang kencing duduk tapi tak kentut pun hebat juga dia. Sebab itu kawan dia. Yang kelima, yahtamil yang kelima, atau kemungkinan yang kelima Nabi kencing berdiri ini, yahtamil, ia kencing berdiri itu kerana hendak menunjukkan harus kencing berdiri. Pada sekali itu, oleh kerana adatnya, ia kencing duduk selama-lamanya. Nak bagi tahu pada sahabat bahawa haruslah dengan sebab-sebab tertentu kencing berdiri, maka ketika itu Nabi pun kencing berdiri. Itu dah ada 5 kemungkinan yang menyebabkan Nabi berdiri dalam keadaan kencing itu. Habis satu lagi masalah 78, mendekati orang kencing. Ya saudaraku, kalau seorang yang sedang kencing, maka harus seorang datang atau menanti dekatnya. Dengan dalil Nabi kita kencing telah didekati oleh sahabat tadi bernama Huzaifah. Bila Huzaifah nak pergi, Nabi kata jangan, kamu tunggu dulu. Ini masalah jawapan dia. Kalau seorang sedang kencing, maka harus seorang datang atau menanti dekatnya. Dengan dalil Nabi kita kencing telah didekati oleh sahabatnya, iaitu Huzaifah tadi, seperti yang tersebut hadis dalam masalah 74. Tetapi mendekatnya itu dengan syarat jikalau ia kencing berdiri. Kalau duduk tak usah dekat-dekat lah. Ini berdiri, yang berdiri saja. Adapun jikalau ia kencing duduk, maka yang sunatnya jangan mendekati ia. Nanti dengar kentut nanti kalau ia duduk, kencing duduk, jangan kamu dekat. Nanti dia nak kentut tu susah. So ada orang, tentu dia malu. Tapi kalau kencing berdiri, dia tak akan kentut, maka kamu boleh duduk, kamu boleh datang dekat dengan dia. Maka sunat jangan mendekati ia, bahkan sayup ia jauh daripadanya, kerana ia tamil, hendak mengeluarkan angin. Kemungkinan nanti dia akan keluarkan angin, sebab orang yang kencing duduk itu saudara kembarnya ialah kentut. Maka jangan kamu dekat dengan dia. Kalau dia tak malu pun hidung kita rasa sebab lah, sebab bau busuk. Tak ada kentut bau wangi, tuan-tuan. Barangkali tercium daripadanya bau yang busuk, dan boleh jadi mendatangkan dia keaifan ke atasnya. Malulah orang yang kentut ni kan, didengar dia orang. Baik.
Satu soal, orang baru lepas ambil sembahyang tiba-tiba kentut. Logiknya taklah, tak payahlah wuduknya. Apa-apa basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki, basuh kat itu je lah. Tapi tidak, bila kentut kena basuh muka, kena basuh kepala, kena basuh tangan. Itu sebab kata dalam hukum agama ni ada banyak benda-benda yang tidak boleh difikir secara logik. Kalau difikir secara logik, habis rosak. Orang yang wuduk kemudian kentut, logiknya basuh tempat itu je lah. Tapi tak boleh, kena basuh seluruh anggota-anggota wuduk yang wajib. Wallahu alam bisawab. Babun fil istitar 'indal hajat. Bab pada menyatakan melindung diri waktu qada hajat. Melindung dirilah daripada pandangan orang. Pandangan orang je, pandangan binatang tak ada. Kalau pandangan binatang pun nak elak, susah. InsyaAllah kita akan baca pada siri yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Sebarang kesilapan dan mohon istighfar pada Allah Subhanahu wa taala, dan mohon maaflah pada tuan-tuan dan puan-puan di atas kesilapan bahasa, tutur kata dan sebagainya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya arhamar rahimin. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Tahassunna bizil 'izzati wal jabarut wa i'tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Isrif 'annal balaa'a wal waba' innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna hadzal waba' jundum min junudik tusibu bihi man tasha wa tasrifuhu man tasha. Allahumma fasrifhu 'anna wa 'an buyutina wa azwajina wa auladina wa zurriyyatina wa ahli jama'atina wa biladina wa biladil muslimina ajma'ina innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Allahumma ihtim lana bihusnil khatimah wa la tahtim alaina bisu'il khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahil hidayah wa taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.